Untuk pengetahuan semua, video ini dibuat adalah untuk projek tugasan mata pelajaran isu-isu kontemporari Muslim di Malaysia. Barang isi kandungan dalam video ini diambil daripada pelbagai jenis sumber. Selamat menonton video ini. Check it out. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Syamim bin Rahmat. Saya merupakan pelajar semester 2 Sarjana Muda dalam bidang Bioproses Teknologi di UniKL Mindset. Assalamualaikum, nama diberi Muhammad Haziq Muhammad Isyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ashraf bin Zulkarnain. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ilaz bin Samuri. Nombor ID 552162200045 daripada Degree Polimer SEM 2. Okey semua, dah kenal semua ahli-ahli kumpulan ini. Jadi, mari kita mulakan video ini. Video projek ini bertajuk isu-isu ketagihan pornografi di Malaysia. Tajuk ini agak menjengkelkan dan menakutkan betul. Tapi benda yang perlu kita takutkan adalah isu ini semakin kritikal di Malaysia, di mana jumlah akses laman web pornografi amatlah tinggi dan tidak kira peringkat umur mengakseskan lambang web ini. Sebelum saya pergi lebih mendalam, mari saya terangkan apakah maksud pornografi itu sendiri. Pornografi adalah bahan lucah yang berbentuk tulisan, imej ataupun visual yang merangsang nafsu dan keinginan seksual. Sudah faham apakah maksudnya, kawan-kawan? Okey. Ada beberapa fakta tentang isu pornografi yang kita perlu tahu. Fakta yang sangat menarik yang kita perlu tahu. Yang pertama, 1 daripada 5 pencarian di internet melalui telefon pintar adalah golongan yang melayari pornografi. Kedua, 20% lelaki adalah menonton pornografi sewaktu mereka bekerja. Ketiga, 88% agenda pornografi mengandungi kekerasan fizikal dan 49% mengandungi kekerasan verbal. Nanti dulu ada fakta yang lebih membimbangkan kita semua. Percaya ataupun tidak, Malaysia menduduki tempat pertama di Asia Tenggara dalam melayari laman web pornografi dan pornografi kanak-kanak. Ini sangat membimbangkan. Isu ini sangat membimbangkan di negara kita. Menurut pihak berkuasa, Malaysia adalah negara yang paling aktif dalam aktiviti memuat naik dan memuat turun visual pornografi kanak-kanak apabila mencatat bacaan IP laman web yang sangat tinggi. Difahamkan sebanyak 51% kanak-kanak berusia antara 13 hingga 15 tahun berkawan dengan penjenayah menerusi aplikasi WeChat, Facebook, WhatsApp dan lain-lain lagi. Ini merupakan salah satu punca mengapa kanak-kanak sekarang mudah jatuh di tangan penjenayah melalui talian. Nanti dulu, lebih membimbangkan, kebanyakan ibu bapa di Malaysia membiarkan anak mereka menggunakan smartphone tanpa pengetahuan mereka. Saya mendapat beberapa fakta tentang isu ini. Menurut statistik, mendedahkan hanya 35.6% ibu bapa yang memantau aktiviti anak mereka menggunakan smartphone ataupun telefon pintar. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, isu ini amat merunsingkan kita di negara kita ini. Saya akan menceritakan serba sikit apabila seseorang itu terjebak dalam gejala tidak sihat ini. Rakan-rakan semua, perlulah kita tahu bahawa ketagihan pornografi sangat berbeza dengan ketagihan
mengambil dadah. Ketagihan pornografi dipanggil sebagai behavior addiction, manakala ketagihan dadah dipanggil sebagai substance addiction. Saya menjumpai satu fakta yang menarik di mana saintis mengkaji bahawa struktur otak manusia apabila menonton pornografi adalah sama seperti struktur otak manusia yang mengambil dadah. Situasi ini dipanggil sebagai withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome ini, rakan-rakan, perlulah kita tahu bahawa di mana otak kita akan merembeskan satu hormon yang dipanggil dopamin. Hormon dopamin ini akan merangsang tubuh badan kita supaya menyukai sesuatu perkara yang kita lakukan itu, seperti menonton pornografi ataupun mengambil dadah. Jadi daripada saya, mari kita ke segmen yang lain disampaikan oleh rakan saya yang lain. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. So hari ini kita akan bahaskan faktor-faktor yang menyebabkan ketagihan pornografi. So macam mana seseorang ni boleh terjebak dengan pornografi? Satu, kita kena tahulah pornografi ni sangat banyak di internet. Dan dia memang kalau kita tak cari sekalipun, dia akan bermula dengan pop-ups, SD game, dicarian di Google. Lagi awal anak-anak diberikan handphone ataupun smartphone dah diberikan handphone tapi tak dipantau, lagi cepat anak-anak ini akan terdedah dengan pornografi. Saya nak cerita kenapa remaja mudah terjebak. Remaja ni adalah satu golongan di mana di zaman dia ni dia mempunyai energi yang banyak. Bila energi dia banyak, dia tak buat apa-apa dengan energi dia. Dia tidak bersukan, dia tak buat sesuatu yang benda yang boleh meletihkan badan dia. Maka ada ruang-ruang yang lain untuk dia isi. Bilanya dia balik rumah, dia tak tahu nak buat apa, duduk sorang-sorang dalam bilik, ada internet pula tu. Cuba bayangkan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalau sekiranya dia tak cari sekalipun, mungkin dia ada grup WhatsApp dengan kawan-kawan dia. Macam-macam akses orang boleh terjebak dengan pornografi ni. Ini bermakna benda ni dah jadi macam satu virus yang menyerang pada sesiapa saja, pada kanak-kanak, pada remaja, pada budak-budak universiti, maupun pada atuk nenek yang sudah mempunyai cucu sekalipun boleh terjebak dengan pornografi. Kalau dulu macam contoh zaman sebelum ada CD ataupun tape yang besar tu kan, masa tu remaja dia akan sorok-sorok tengok benda tu. Tapi hari ini kita bayangkan, kenapa hari ini kita nak tunjukkan keaiban kita, diri kita sendiri. Kalau ada berita-berita tentang benda ni, kita tengok dekat ruangan komen yang ada, semua dikaitkan dengan bintang-bintang pornografi. Seolah-olah tak ada rasa malu tu. Bila ada video-video lucah yang muncul, contoh orang Melayu kita lah, yang bertudung sebagainya, akan ada yang screenshot gambar dia, lepas tu dia letak kat dalam grup WhatsApp. Lepas tu bila malam dia sebarkan dalam grup WhatsApp pula. Apa benda sebenarnya? Kat dalam Facebook dia berialah post gambar, letak ayat-ayat Al-Quran apa semua, tapi dia tak sedar yang dia anggap benda ni lawak. Sebenarnya tidak Sebenarnya dia telah memalukan diri dia sendiri. Saya nampak ada yang skeptikal, alah relax lah, pornografi je pun, boleh kata alah macam lah orang lain tak tengok. Tapi masalahnya adalah hari ini berkaitan pornografi ni, kalau tak dibendung akan menyebabkan ketagihan. Dan bila mana ketagihan ni dah berlaku, saya takut sebab ada kes dah berkahwin sekalipun tapi tetap juga tengok video pornografi. Dan lagi teruk, ada satu kisah ni, ada seorang puan tapi dia dah bercerai lah dengan suami dia. Suami dia ni siap ajar puan ni untuk nonton video lucah. Apa dia kata? Tengoklah video ni, aku nak kau buat macam tu. Kita sebenarnya telah mencalarkan maksud seks itu sendiri dengan pornografi. Sebab tu hari ni bila kita sebut pasal seks je, orang akan ingat pornografi. Sedangkan tak Seks ni adalah cara hidupan untuk mengekalkan spesies atau zuriat. Kalau berkaitan dengan kerosakan dari segi psikologi.
Bayangkan kalau sekiranya pornografi ini bermula daripada peringkat sekolah. Contohlah, dia dapat akses pornografi dengan sangat mudah. Sebab itu juga saya tak pelik kalau budak-budak hari ini dia bergurau dengan kawan-kawan dia menyebut tentang benda-benda seperti dia mengubah dari segi memandang seorang perempuan. Bagi perempuan pula, bila mana dia dah menonton ataupun dia sudah terdedah dengan pornografi, akhirnya dia ada ruang. Contoh, dia couple dan dia berkeinginan ke arah benda tu. Kalau kanak-kanak pula terlibat dengan tengok video lucah ni dan mereka tak tahu apa yang diorang tengok, tapi dia ada rasa macam, oh menarik ni, seronok ni. Sebab itulah saya dapat cerita budak darjah 1 pun ada yang main kat sekolah. Sebab apa? Mereka ni tak tahu apa yang dia tengok, tapi dia rasa benda tu best. Itu belum lagi orang yang dah berkahwin. Yang berkahwin saya sangat bersimpati lah pada isteri-isteri yang mana suami pun dah terjebak dengan benda ni. Kenapa ada lelaki yang dah berkahwin tetap dia nak tengok video lucah? Satu sebab adalah dalam pornografi ni sendiri mereka akan mencari pelakon-pelakon yang cantik-cantik. Dan mereka akan bayangkan bila mana dia nampak seorang wanita yang cantik ini akan membuatkan dia rasa, oh kan best kan kalau aku dapat isteri cantik macam ni. Tapi malangnya tak malangnya dia dapat isteri yang tak macam tu. Dan kedua, dalam pornografi ni sendiri hubungan mereka kadang-kadang agak gila-gila, sampai tahap yang ekstrim, yang hardcore ada. Kadang-kadang ada yang kena ikat tangan lah dan sebagainya. Dan akhirnya dia nak buat dengan isteri seperti mana dalam pornografi itu sendiri. Maksudnya sekarang ni dia secara tak langsung dah merendahkan martabat seorang wanita. So, tak ada apa lagi untuk dibahaskan. Saya rasa sampai sini saja hujah kita. So, hingga kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya akan bercakap tentang kesan terhadap diri, masyarakat dan negara. Yang pertama sekali, kesannya adalah akan menyebabkan merosakkan otak. Ketika menonton bahan porno, bahan kimia, dopamin akan diaktifkan dengan pendedahan yang kerap terhadap bahan lucah. Dopamin akan mengatasi otak. Otak kemudiannya bertindak balas terhadap serangan ini dengan membuang reseptor dopamin, menyebabkan penonton pornografi kehilangan daya keseronokan yang dirasainya sebelum ini. Kesan yang kedua ialah kehilangan kegairahan seksual. Kebiasaannya individu yang mengalaminya akan menjadi takut atau malu dengan diri mereka sendiri yang dianggap lemah dalam perlakuan seksual, lalu membuatnya membenci diri sendiri. Kesan yang ketiga adalah mereka akan mengalami mati pucuk. Mereka yang ketagihan menonton pornografi akan lebih berisiko tinggi mengalami disfungsi erektil atau mati pucuk. Ramai lelaki muda berusia 20 tahun ke atas tidak dapat atau tidak mampu melakukan hubungan intim dengan wanita dalam dunia nyata, sehingga mereka memiliki tabiat buruk menonton video lucah sambil melacap dengan berlebihan. Mereka tidak akan membicarakan hal ini secara terbuka dengan teman atau rakan sekerja kerana khawatir akan menjadi bahan sindiran. Kesan yang keempat akan menjejaskan kerjaya dan pengurusan hidup. Menonton pornografi sememangnya tidak mendatangkan manfaat, sebaliknya menyebabkan mudarat terhadap sahsiah individu. Individu yang kerap menonton video lucah cenderung mempunyai minda yang kotor kerana terlalu asyik berfantasi mengenai seks, lalu membuat mereka hilang fokus ketika melakukan apa-apa pekerjaan. Ini seterusnya akan memberi kesan yang negatif terhadap kerjaya dan pengurusan hidup. Jika dilihat dari segi agama pula, perbuatan menonton video lucah adalah sesuatu yang ditegah untuk dibuat oleh individu yang beragama Islam. Selain menyebabkan pelbagai kesan negatif terhadap kesihatan mental dan fizikal, ia juga akan mendatangkan dosa dan kesan kepada akhlak manusia. Kesan yang keempat adalah akan mengganggu nasab keluarga. Mereka yang lihat
video pornografi akan lebih cenderung untuk melakukan penzinaan. Ini akan menyebabkan kelahiran anak luar nikah berlaku. Kesan yang keenam pula, dapat kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Statistik peminat pornografi yang membimbangkan. Kenapa kita menceritakan mengenai ini? Kerana kita perlu sedar bahawa inilah realiti bagaimana pornografi itu disebarkan dan seterusnya merosakkan jiwa, minda dan tubuh badan bagi penggemarnya. Apa yang lebih bahaya, pornografi ini mampu dilayan dan dilanggan dengan sangat mudah tanpa sebarang halangan dan tapisan dengan menggunakan medium internet. Pada tahun 2001, dianggarkan sebanyak 70,000 hingga 74,000 laman pornografi wujud di internet. Menurut website tahun 2002 mencatatkan peningkatan laman sesawan pornografi sehingga 88,000 dan hampir mencecah 1.6 juta laman pornografi pada tahun 2004. Dan yang terbaru, hasil kajian Family Safe Media, jumlah laman pornografi mencecah sebanyak 4.2 juta dan laman pornografi juga sudah mendominasi 12% jumlah laman sesawan di internet. Pada tahun 2005, pendapatan untuk jualan dan langganan industri pornografi adalah sebanyak 2.5 bilion USD dan meningkat kepada 2.8 USD. Berdasarkan data kajian ini, Kip Doran, penolong profesor di Jabatan Ekonomi di Universiti Notre Dame, mengatakan bahawa jumlah pendapatan ini adalah sesuatu yang munasabah dan masuk akal. Selain itu, berdasarkan carian di SimilarWeb, dua website porno berada ranking 17 dan 22 untuk perbandingan semua kategori seluruh dunia. Website porno ranking 17 tersebut mencatatkan jumlah pengunjung ke laman sesawan tersebut sebanyak 1.5 bilion untuk bulan Disember 2016. Kesemua data ini menunjukkan permintaan yang sangat tinggi di kalangan penonton dan pelanggan dan memberikan petanda terlalu ramai bilangan mereka yang melayani perkara yang melanggar norma kehidupan seorang manusia. Dan apa yang lebih membimbangkan dan memeranjatkan kita adalah dengan data search keyword Google, iaitu Google Trends menunjukkan dengan keyword yang spesifik ke arah pornografi. Kuala Lumpur adalah bandar ke-11 tertinggi di dunia pada tahun 2013 dan pada kedudukan ke-7 setakat bulan September 2014. Dan ini adalah Malaysia, negara tempat yang kita dibesarkan dan tempat kita membesarkan generasi masa depan. Kenapa Malaysia? Dengan cara yang terbaru, negara Malaysia menunjukkan penurunan. Saya percaya ini hasil sekatan yang telah dijalankan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Nampaknya usaha SKMM adalah ada hasil walaupun tidak 1%, tetapi data menunjukkan penurunan. Tetapi dengan pengembangan teknologi, bahan porno ini banyak disebarkan melalui media sosial seperti Tumblr dan Telegram, yang mana melalui saluran ini lebih sukar pihak berkuasa untuk ambil tindakan dan penggemar porno lebih mudah akses. Seterusnya, kes-kes yang kami ingin kongsikan adalah sebagai satu kisah realiti untuk kita membuka mata bagaimana porno menghancurkan institusi keluarga. Keluarga merupakan komponen asas dalam pembentukan sesebuah masyarakat. Kehancuran institusi keluarga merupakan syarat awal kepada kehancuran sesuatu masyarakat. Kes pertama, berdasarkan laporan The Star bertarikh 20 Ogos 2014, seorang remaja lelaki 15 tahun ditahan atas tuduhan merogol ibu kandungannya. Laporan mengatakan remaja terbabit menonton video lucah menggunakan telefonnya sebelum bertindak merogol. Agak teruk. Pornografi bukan sahaja menyumbang kepada kejadian rogol, malah menyebabkan penggemarnya mengalami kegilaan seksual luar biasa dan menyebabkan keinginan seksual mereka di luar batasan manusia kerana kesan daripada ketagihan menonton pornografi. Kes kedua yang ingin saya sampaikan, akhbar The Star melaporkan
seorang suami memaksa isterinya yang mengandung 7 bulan melakukan hubungan seks dengan pekerja Bangladesh. Situasi tersebut agak memalukan. Situasi tersebut telah berlaku beberapa kali sebelum ini. Akibat tidak tahan dengan perlakuan suaminya, isteri yang berumur 28 tahun bertindak melarikan diri dan melaporkan pada pihak polis. Suaminya yang berumur 34 tahun bertindak sedemikian semata-mata untuk memenuhi keinginan seksual suaminya yang di luar kewarasan manusia. Seorang pakar psikologi, Dr. David Lay, menulis buku Women Who Stray, mengatakan tindakan ini sebagai voyeurism. Voyeurism merupakan satu tindakan melihat, mengintai, menonton perlakuan seksual. Dalam kajiannya, suami yang telah berkahwin lebih cenderung untuk melihat isteri sendiri melakukan aktiviti seksual bersama pasangan lelaki yang lain, dengan beranggapan isterinya mempunyai daya tarikan yang lebih menarik berbanding mana-mana porn star. Mengikut Dr. David Lee, tindakan ini mendorong oleh pornographic culture, yang mana budaya ini disebabkan kegiatan dan ketagihan menonton pornografi, lambakan pornografi dan juga adegan-adegan filem yang menjurus ke arah perilaku seks telah mencetuskan rangsangan seksual yang sangat dahsyat, terutama di kalangan masyarakat Malaysia. Akhir kalam, menyesal kemudian tiada guna. So fikir-fikirkanlah, buat yang terbaik untuk keluarga dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. Bye-bye.